Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini saya suka untuk memberikan satu perkongsian pandangan saya terhadap satu tular dan diminta untuk sama-sama saya menyumbangkan pandangan saya berkaitan seorang aktivis politik yang selalu tular, yang selalu memberikan komentar berkaitan dengan mengaitkan nama Tun Dr. Mahathir bin Mohamad itu sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau mungkin seorang yang Arab panggil tafih, yang tidak mempunyai kepentingan ataupun nilai untuk kita berikan, tetapi kita bimbang dan menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar dalam bidang agama dan mengajar dalam bidang agama untuk memberikan, meluruskan supaya tidak nanti ia menjadi sesuatu perkara yang dengan mudah-mudahan kerana tidak ada sebarang teguran dia menjadi perkara yang mudah didengari, dipercayai oleh sebahagian daripada orang. Kerana kita tak boleh underestimate terhadap kejahilan sebahagian orang ni sehingga ia dipegang kerana tidak dijalankan tanggungjawab golongan-golongan yang ada direzekikan Allah sedikit ilmu dan pengetahuan tentang agama. Baik, apa dia yang disebutkan tentang wali? Wali dalam secara ringkas dalam kesarjanaan Islam itu banyak digunakan dalam hukum hakam fiqh munakahat, iaitu wali, guardian, penjaga kepada seorang wanita yang ingin berkahwin sama ada ayahnya, atuknya, abang lelakinya, okey, untuk menikahkan dia. Tetapi dalam keadaan ini yang saya yakin dirujuk wali Allah itu adalah satu yang dipanggil yang dekat dengan Allah, wali Allah, close servant to Allah Subhanahu wa taala, confident friend to Allah Subhanahu wa taala, dan dia mungkin direzekikan dengan karamah, kelebihan tertentu yang Allah taala rezekikan kerana beberapa amalan yang telah pun disebutkan dalam hadis tentang beliau. Baik, namun di kalangan sarjana Islam ada menulis tentang tajuk tentang wali-wali ini kerana ia bukan sahaja wali itu wali Allah, waliur Rahman. Ada juga orang yang menyangka dia wali Allah tapi hakikatnya dia adalah wali syaitan. Baik. Antaranya adalah Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau ada menulis satu kitab yang bertajuk Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Syekh al-Islam Ibn Taymiyah meninggal pada tahun 728 Hijrah. Beliau juga membahagikan tentang wali Allah dan wali syaitan. Kemudian datang selepas daripada itu Al-Imam Syaukani, datang daripada Yaman yang kita pada 1445 Hijrah sekarang. Al-Imam Ibn Taymiyah 728 bermaksud 700 ataupun 800 tahun yang lalu. Al-Syaukani dia sedikit lewat juga. Beliau meninggal pada tahun 1250 Hijrah, menulis satu kitab Qatrul Wali ala Hadithil Wali. Beliau menulis, maksudnya ada, bukan ini saja, banyak yang lain dan juga ulasan-ulasan secara terpisah, bukan satu kitab yang khusus. Allah Subhanahu wa taala juga menyentuh ataupun menyebutkan tentang wali ini, tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep wali itu yang wali umum, kita panggil sebagai general walayah atau general sainthood, kewalian itu. Maka Allah Ta'ala sebutkan orang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah. Iman dan dia bertakwa kepada Allah. Di mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Yunus ada ayat yang ke-63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat 62. Pada ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahawa awliya Allah ataupun wali-wali Allah itu adalah mereka yang tak takut terhadap apa-apa dan mereka tak bimbang terhadap consequences di atas apa yang mereka bakal hadapi. Kerana siapa mereka itu? Alladzina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka juga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Taala juga menyebutkan tentang wali syaitan. Allah sebutkan di dalam suratul A'raf ayat 30. Ayat Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul An'am sebagai contoh dalam ayat ke-121, iaitu wali syaitan berpandukan kepada syaitan, kemaksiatan, kekufuran. Bahkan dalam ayat ke-30 suratul A'raf itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk ataupun menyatakan bahawa mereka itu mendakwa diri mereka sebagai wali Allah tapi hakikatnya mereka adalah wali syaitan. Allah kata wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka bahawa mereka itu di atas hidayah, mereka itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sesat di jalan Allah kerana mengikuti syaitan, kekufuran, kemaksiatan dan yang lain-lain. Adapun Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam Kitabur Ar-Riqaq dalam babut tawadhu', apa yang Al-Imam Al-Bukhari riwayatkan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, iaitu hadis yang mana di dalam teks, di dalam matannya itu didahului
Secara umumnya adalah Nabi SAW attribute, Nabi sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ini adalah konsep spesifik bahawa inilah orang-orang yang tertentu yang Allah Taala pilih, dan mereka ini adalah bukan yang pergi ke public dan berkata, oh saya wali Allah, saya wali Allah. No. Mereka ini tawaduk. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari juga meletakkan di bawah babut tawaduk. Mereka ada satu relationship antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan beberapa perkara. Ada kunci-kuncinya. Kalau kita tak jumpa kunci-kunci itu pada seseorang, tak mungkin dia wali Allah. Contoh, kalau dia satu orang yang orang salat fardu, dia tak salat fardu. Orang salat jamaah, dia duduk di luar masjid merokok, aurat pun tak tutup, dan orang panggil dia wali. Tak mungkin. Sebab apa tak mungkin? Kerana dalam hadis ini menyebutkan. Apa hadis itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, Allah Taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyatakan permusuhan terhadap wali aku izinkan dia itu dengan peperangan. Maksudnya aku memerangi dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba itu berusaha untuk mendekati Allah Taala, mendekati aku iaitu Allah Taala, dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku sukai daripada perkara yang wajib. Bermaksud dialah seorang yang sangat-sangat melakukan perkara-perkara, menjaga perkara-perkara wajib. Salat fardu 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, haji, dia berusaha untuk sempurnakan. Kalau kita jumpa orang yang tak menyempurnakan fardu-fardu ini, lepas tu orang kata, oh dia wali sebab tu dia tak buat. Tak mungkin dia wali. Sebab Allah Ta'ala mensyaratkan fardu itu dijaga. Kemudian habis dia jaga yang kefarduan itu, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan kemudian dia tambah selepas daripada itu dengan amalan-amalan sunat, amalan-amalan nawafil, sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan tatkala aku telah pun meletakkan kesayangan, kecintaan aku kepada hamba yang sangat menjaga fardu dan juga sunat-sunat itu, dia mendengar dengan pendengaran yang mendapat petunjuk Allah Taala, dipandu oleh Allah Taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangannya yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan apabila dia tangan dia buat kerja ke memukul, semua itu dengan dipandu oleh Allah. Dia berjalan dengan kakinya dipandu oleh Allah. Wa in sa'alani la u'tiyannah, dia mohon pada aku, iaitu pada Allah, aku akan beri dia. Wala in ista'adzani la u'idhannah, dia mohon perlindungan daripada aku, daripada Allah maksud dia, maka aku akan berikan kepada dia perlindungan. Maka itulah syarat-syarat yang Allah Ta'ala gambarkan. Bermaksud dia satu orang yang jaga wajib, dia buat yang tambah dengan sunat, yang tambahan yang betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tak buat maksiat, dia ikut sunnah Nabi SAW, dia bukan mereka cipta. Maka itulah tanda dia mampu untuk mencapai makam taqwa. Tapi bila adalah beberapa aktivis-aktivis politik yang selalu perkataannya bercampur dengan perkataan maki hamun, kotor, mencaci, mencarut, saya rasa tuan badan itu sendirilah, saya yakin, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pun mungkin dia pun tak bersetuju. Yang ini adalah bila beberapa watak-watak yang tafih, yang ini, yang tidak ada value pandangan dalam agama dan politik itu bercakap. Tapi kenapa penting? Kerana tanggungjawab yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada orang yang belajar agama, yang membawa agama itu, perlu untuk meluruskan, jangan orang melampau. Maka itu adalah saya terpanggil untuk memberikan pencerahan. Bukan saja kepada beliau, tapi kepada penyokong kerajaan ke, pembangkang ke, jangan melampau. Dan saya mohon jugalah kepada tokoh-tokoh agama yang ada di pembangkang, berikanlah juga nasihat. Dan insyaAllah kita sama-sama melakukannya. Jangan melampau sampai tahap begini, menggunakan terminologi mustalah ataupun istilah-istilah agama, sehingga mengherutkan maksud sebenar yang diajarkan dalam kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi itu yang perlu untuk kita jelaskan, dan saya mohon pada Allah Ta'ala memandu kita semua, melindungi Malaysia daripada ekstremisme begini, dan kita memberikan nasihat sesama kita dengan jujur, ikhlas, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di atas kepentingan-kepentingan. Kita mungkin dapat kepentingan politik kita, habuan politik kita, kerana ia dalam orang bercakap tentang tukar kerajaan. Tetapi akhirnya Islam berosak namanya disebabkan kita. Jangan. Moga Allah lindungi kita. Wallahu alam. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.